Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 11 Jun. Betul. Ya, Berapa Syawal? Ya. Berapa Syawal? 20 Syawal. Tapi rasa macam baru 2 Syawal hari ni. Kan 20 Syawal dah. Macam itulah punya perasaannya sebab kita rasa macam Baru sekarang masuk feel raya dia kan? itu pun kalau dengan lagu raya ataupun kalau ada kita rumah terbuka memang tak ada. Tak ada. Mungkin masa kalau kita beli kuih raya ke masih dapat nampak lemang di jalan ke. Terasalah dia punya tu. Kalau tidak macam raya Syawal. Cerita pasal lemang, saya perhatikan mereka melanjutkan untuk urusan jual beli, contoh lemang, kuih-kuih raya dan sebagainya. Sebab ya mungkin disebabkan kelonggaran SOP itu untuk rentasan negeri telah pun dibuka semalam 10 Jun. Ya. Ramai di antara peniaga yang memikirkan bahawa orang Malaysia ini menyambut raya semalam untuk pulang ke kampung, mungkinlah kan. Jadi mereka mungkin membeli sesuatu untuk bawa ke kampung, bekalan dan sebagainya. Ya. Dan pastinya kami bertiga menemani anda hari ini. Saya Sofia Nur Solihatun, Fitri Raya dan juga Fazil Fuad. Dan semoga anda akan dapat baik sahaja, tidak kira anda berada di mana, sama ada di kampung, di rumah, kerana kita tahu sekarang ni rasanya ekonomi dah dibuka, rentas negeri dah dibenarkan dan sebagainya. Jadi kami berharap agar anda semua masih boleh mengekalkan disiplin. Kerana dah lama kan, sejak 18 Mac sampai sekarang kita dah berjuang ni, akhirnya kita dah nampak satu, boleh katakan mungkin sedikit kemenangan di sini, di mana kita boleh menjalankan kehidupan kita seperti biasa tetapi masih menjaga SOP. Ya, dan kita boleh kita jangan bermulut jahat. Ya. Contohnya kalau kita tengok orang ramai kat situ, ini kluster apa ni? Kan? Ini kluster Fazli, ini kluster Sofia. Jadi elakkan daripada melabel, membuat pelbagai andaian yang membuatkan orang rasa marah kan. Sebab kita nak mendamaikan suasana. Kalau kita nampak mungkin tempat tu ramai orang, jadi kita hanya boleh memberikan saranan ya. Dan kita pun sedia ni bahawa ekonomi dah pun dibuka. Mau tidak mahu, memanglah shopping kompleks pun akan ada ramai orang. Sebab itu hanya dibuka. Cuma kita boleh beri saranan seandainya di situ ada orang membawa anak yang ramai. Sebab kita pun nak mengelak tempat yang 3C kan. Ya. Tempat yang mungkin crowded dan kategori yang sama juga. Kita lihat ada peraturan lain yang tetap dikuatkan sekarang. Polis tetap ada untuk memantau. Betul. Malah saya difahamkan masih lagi tak dibenarkan seandainya dalam satu kereta kita berkongsi. Kecuali dengan orang yang kita tinggal serumah lah. Ya. Tadi Sofia ada nyentuh berkenaan dengan kemenangan. Jadi saya nak kaitkan dengan kemenangan tu sebab kalau kita lihat ya, semalam kita mencatatkan jumlah mereka yang positif COVID-19 cuma 2 orang sahaja. Betul. Dan ianya merupakan satu kebanggaan untuk kita kerana daripada awal PKP bermula 18 Mac lalu, angka 2 itu memang tidak pernah tercapai dan alhamdulillah ini kemenangan untuk kita semua. 2 angka, bukan 2 angka tapi 2 sahaja ya, 2 kes sahaja. Satu digit lah kayaknya. Satu digit ya, 2 kes saja yang dicatatkan semalam dan ini adalah disebabkan semua orang bergadi bahu, semua orang mematuhi SOP dan saya percaya mereka telah pun cakna tentang perkara ini. Pergi ke mana-mana sahaja ianya merupakan kebiasaan baru. Okey, bercerita berkenaan dengan kebiasaan baru, sekarang ini kalau kita pergi ke mana-mana, pusat menguji belah ke ataupun kita nak pergi ke premis-premis perniagaan dan sebagainya, SOP itu kita kena beratur kan. Ianya seperti macam menguji kesabaran juga. Mungkin ada yang tidak sabar dulunya main masuk saja. Tapi sekarang ini kena beratur. Jadi mereka ada segelintir daripada kita yang Allah ni yang leceh ni kena beratur dan sebagainya. Kita dah bertertib lah kiranya kan. Apa mereka dah faham lah sekarang ni. Betul. Dan pastinya kita ingin kita semua siapa lagi akan jaga kita kalau bukan kita yang jaga kita. Betul. Kami harap lepas ini walaupun dah ada kelonggaran, kita dah bebas ke mana ke sini ke sana dan sebagainya, kita masih ingat untuk menjaga penjarakan sosial, cuci tangan dan sebagainya. Kalau kita tidak menjaga ini, kerana ini dah jatuh dalam tangan kita, bukan pihak berkuasa ataupun kerajaan yang menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi ini dah terpulang pada tanggungjawab kita untuk menjaga selepas ini. Kami berharap agar anda semua kekal dan boleh saling ingat mengingati dan cara yang baik. Seperti Fitri sebutkan tadi, jangan kita labelkan kluster ni, kluster tu. Tapi kalau kita ternampak seseorang melakukan perkara yang tak sepatutnya, kita go elok. Kita kan orang Malaysia, kita kan beradab. Ya, dan kita pun sebab kita dah dilihat ada macam dalam masuk kampus coronavirus ni, semua orang automatik akan terlatih. Bila dia tak pakai mask contohnya, dia rasa macam akulah orang asing. Kalau dulu kalau kita pakai pelitup muka, kita orang asing. Tapi sekarang siapa yang tak pakai, dia rasa macam kita memang tak diwajibkan tapi sangat-sangat digalakkan. Terutama kalau kita melihat di situ ada orang tua. Betul. Ataupun mungkin kita nak pergi ke klinik ke, ada kadang-kadang dalam keadaan yang batuk-batuk, ada etika yang harus diperhatikan. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat, hikmah daripada musibah coronavirus ini, COVID-19. Jadi kita harapkan semoga ada pencapaian dalam konteks R&D, mereka yang temui vaksin. Ya, dan juga mungkin ada keajaiban lah
kita disiarkan sepenuhnya bebas seperti mana yang berlaku kepada New Zealand. Kita mampu untuk melakukannya. InsyaAllah. Okey, kita nak tinjau paparan di akhbar untuk hari ini di Metro barangkali. Kita nak mulakan. Baik, semalam juga kita telah pun mendengarkan pengumuman daripada Menteri Kanan Kluster Pendidikan daripada Dr. Muhammad Razim Majidin, di mana ini perkembangan positif lah untuk kita membuka kembali sektor untuk pendidikan, di mana kembali ke sekolah pada 24 Jun ianya untuk pelajar tingkatan 5 dan 6 sahaja. Ianya membabitkan pelajar SPM, SVM, STPM, STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara sahaja. Dan andai kata kalau pelajar ini ingin memasuki ke sekolah dan sebagainya, SOP-SOP itu harus dititik beratkan, antaranya pemeriksaan suhu badan ke atas pelajar, guru dan warga sekolah. Meja harus disusun pada jarak 1 meter. Maksimum untuk satu kelas cuma 20 pelajar sahaja. Waktu rehat berperingkat, makan dalam kelas dan tiada aktiviti luar kelas. Dan saya terus saja nak buka di muka surat 10 perincian lanjut berkenaan dengannya. 500,444 pelajar kelas peperiksaan awam akan mula bersekolah pada 24 Jun ini. Ini seperti mana yang telah pun diwara-warakan, ya, bahagian daripada Kementerian Pendidikan telah pun berkata mengotakkan janjinya, ya. Mereka berkata bahawa andai kata kalau ingin membuka kembali sektor pendidikan ini, mereka memberi masa 2 minggu. Jadi 2 minggu ianya merupakan persediaan bukan sahaja untuk pelajar tetapi untuk guru-guru di sekolah untuk menyediakan SOP dan sebagainya, untuk susunan meja, kan. Jadi tapi ada peringatanlah kepada ibu bapa di luar sana, kalau andai kata kita lihat anak kita ni mungkin ada simptom ke bergejala, batuk dan sebagainya, dinasihatkan supaya kita menyuruh anak kita tu tidak ke sekolah sebab takutlah penularan berlaku dekat sekolah pula. Betul. Itu nasihat kepada ibu bapa lah di luar sana. Dan kita berganyak ke NST. Ya. Saya teruskan di NST di halaman yang ke-9. Ini dikatakan satu perkara yang telah pun diperincikan sejak lama, kerana ramai yang bertanya sebenarnya bila boleh berjemaah lagi, bila boleh solat berjemaah dan sebagainya. Dikatakan di sini, Friday prayers to resume in some states. Friday and congregational prayers will resume in some states starting tomorrow under the strict control. And stating here, Muslims in the state are allowed to perform the 5 obligatory prayers in the congregational of not more than 40 people, excluding mosque officials and committee members. For Friday prayers, he said the number of people allowed would be increased from 12 to 40, excluding mosque officials and committee members. Jadi katakan di sini adalah terdapatnya SOP yang sangat ketat diaplikasikan untuk solat Jumaat dan solat jemaah di masjid, di surau, di negeri Perak, Pulau Pinang dan juga Perlis. Dan juga tidak lebih 40 orang untuk jemaah 5 waktu. Dan bagi solat Jumaat, nombor akan dinaikkan secara berperingkat daripada 12 ke 40. Dan pastinya info bagi setiap jemaah itu akan dicatatkan, akan disimpan supaya segala pergerakan dan apa-apa selepas ini boleh dikenal pasti. Jadi itu antara SOP yang telah pun diterapkan, dan bagi anda yang berada di negeri-negeri ini, pastikan anda ikut SOP, ikut penjarakan dan berikan informasi anda sebaik-baik mungkin. Itu dia, COVID-19 mengajar erti dokumentasi. Betul. Dan juga bahayanya orang asing yang tak dikenali. Ya, macam kita sentiasa ada penjarakan, itu adalah sebenarnya satu hikmah, ya. Dan di berita harian masih tekankan 11 aktiviti yang masih lagi dilarang. Kalau anda peminat karaoke, peminat refleksologi, peminat sukan sentuh, masih lagi taman tema air untuk bersama dengan pelancong asing, tak dibenarkan. Perinciannya dari halaman yang ke-6 dalam berita harian. Ya, kecualilah kalau anda ni seorang atlet ke ataupun orang individu penting yang perlu terbang ke luar negara ke, mungkin ada pengecualian kalau anda dapat kelulusan pada tahap yang tertinggi. Selain itu, kalau anda perniagaan restoran yang ada pub juga tidak dibenarkan. Kemudian pakaian, penggunaan bilik acu di kedai pakaian, mencuba aksesoris fashion. Kalau anda ni jenis kaki beli belah, kemudian pakai letak kan. Jadi kalaulah anda mungkin ada kebarangkalian COVID-19, kita bimbang ia akan menjangkiti. Jadi tak bolehlah kita pergi kedai pakaian, kita nak bersalin. Tak boleh, memang dilarang. Kemudian apa lagi, kesukaan. Kalau kata kenduri memang tak boleh. Walimah ke... Nikah je boleh.
nikah tu pun dalam itulah konteks yang terhad. Amboi. Kedua tak ada. Tapi ini berkuasa sampai 31 Ogos ya. Ya. Jadi kita harapkan semoga kerajaan ada jalan keluar kepada contohnya semalam kita bawakan pengusaha Reflexology apa solusi yang terbaik untuk mereka. Sebab dah 5 bulan tak ada pendapatan ya. Betul. 83 hari yang kita akan lalui sehingga ke 31 Ogos ini untuk melihat bagaimana sebenarnya fasa pemulihan kita, adakah kita patuh atau tidak, adakah kita akan berjaya betul-betul mematahkan rangkaian COVID-19 ini. Ya, dan semalam merupakan hari yang pertama untuk Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi wartawan kami Noh Hidayah telah pun pergi ke beberapa buah tempat untuk mengikuti perkembangan untuk hari yang pertama PKPP. Dengan ceritanya Noh Hidayah ada pergi di Lebuh Raya Sungai Besi, gerai-gerai penjaja kecil di Kota Damansara dan juga di Jalan Bukit Bintang yang sebelum ini merupakan kawasan hotspot untuk pelancong-pelancong dan juga kita sekarang untuk menjadi beli belah. Sekarang apa jadi? Jom. Nah, ini laporan. Bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 18 Mac lalu, kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan kini kita di dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan apa yang saya boleh kongsikan sekarang ini, keadaan di jalan raya di Ibu Negara agak sesak kerana kereta kelihatan begitu banyak. Dan sekarang ini saya sedang menuju ke beberapa lokasi untuk melihat dan membuat tinjauan keadaan orang ramai pada hari pertama PKPP ini dilaksanakan. Ini merupakan lokasi pertama yang saya tujui, iaitu di Plaza Tol Sungai Besi. Dan seperti kita semua maklum, Plaza Tol Sungai Besi ini merupakan salah satu pintu untuk warga kota menuju ke arah selatan. Dan saya percaya ada di antara pemandu-pemandu yang menuju ke arah selatan ini adalah untuk pulang ke kampung berikutan dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan apa yang saya dapat kongsikan adalah keadaan agak terkawal. Meskipun kereta banyak, namun perjalanan kereta-kereta ini lancar. Perasaan syukur alhamdulillah saya lega sebenarnya sebab saya ni ada misi nak balik ke Nilai, dekat saja kan sepadan, tapi sepanjang 3 bulan saya patuh memang tak rentas pun. Pertama kali saya tak balik kampung pada 1 Syawal sebenarnya. Hari ni balik juga, tapi alhamdulillah jalan pun okey, tak adalah orang macam berebut orang kata kan. Masih ikut peraturan lah. Sekarang saya berada di Jalan Bukit Bintang, di mana lokasi ini merupakan salah satu tempat untuk warga kota mengunjungi pusat membeli belah yang terkenal. Meskipun kita tahu Jalan Bukit Bintang ini antara lokasi yang terkenal dengan kesesakan jalan raya. Namun pada hari ini apabila PKPP telah dilaksanakan, keadaan di sini masih lagi lengang dan orang ramai tidak kelihatan berpusu-pusu untuk mengunjungi pusat membeli belah ataupun berada di atas jalan raya. Almost 3 bulan lah dekat rumah, kita tak boleh nak keluar mana-mana. Of course lah kita masih berjaga-jaga. Setiap langkah kita kena bawa hand sanitizer. Every 15 minit I mesti akan spray hand sanitizer kat tangan saya. Ini kan baru first PKPP. Ramai tak berapa ramai sangat. Semua kedai semua renggang, semua tak ada apa-apa. Tak seperti dulu lah, especially dekat Bukit Bintang. Tinjauan terakhir di sekitar Kota Damansara menyaksikan peniaga-peniaga kecil sudah memulakan perniagaan seperti sedia kala. Namun mereka turut mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Setelah hampir 4 jam saya membuat pantauan di sekitar Ibu Negara dan juga Selangor, rata-rata daripada rakyat Malaysia masih lagi mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan saya boleh katakan pemerhatian saya pada PKPP hari pertama ini keadaan agak lancar
Dan yang paling penting, dengan memakai pelitup muka dan juga menjaga penjarakan sosial. Biasakan diri anda dengan kebiasaan baharu. Saya Nur Hidayah Muhammad Hanafi melaporkan untuk Malaysia hari ini. Rakyat Malaysia yang bijaksana, yang berpaturan, disiplin, sopan santun dan patuhi arahan moga-moga akan kekal sebelah kita merdeka yang sepenuhnya. Baik, kita nak berganjak ini tentang anugerah guru inspirasi McDonald's yang membawa kepada mengangkat martabat guru yang berjuang di segenap tempat dengan pelbagai iltizam. Dan kita akan bersama dengan pengurus Koperasi Korporat McDonald's Malaysia, Wan Sharina Bahrom, untuk berkongsi tentang inisiatif yang hebat ini. Assalamualaikum, Sharina. Salam Petri, selamat pagi. Ya, pagi. Jadi kita hari ini penuh semangat ya sebab nak berkongsi tentang guru yang diibaratkan sebagai cahaya dalam kehidupan. Jadi bagaimana latar belakang tentang penganjuran dan inisiatif anugerah guru di bawah McDonald's ini, silakan. Okey. So, anugerah guru inspirasi McDonald's ini telah dilancarkan pada tahun 2017, ya. Dan program ini adalah salah satu daripada inisiatif McDonald's di bawah program #McD Sayang Cikgu, McD Sayang Guru. Dan ia adalah satu program kolaborasi bersama Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya. Dan dia objektifnya adalah untuk menghargai dan menghargai para guru Malaysia yang banyak berkorban untuk mendidik anak bangsa Malaysia kita ni. Okey, baik. Sebab anugerah ini anugerah yang sangat mulia, prestige, dan saya pasti banyak pencalonan yang diterima, ya. Mungkin pelbagai kisah. Jadi mungkin dapat ceritakan tentang pencalonan awal. Ya. Okey, kisah-kisahnya memang di luar memang kisah-kisah yang diterima adalah kisah-kisah yang amat luar biasa, Fitri. Kerana guru-guru yang kami kisah-kisah yang kami hendak adalah kisah-kisah guru yang melangkaui daripada tanggungjawab hakiki mereka, dan memang mereka adalah guru-guru yang sangat memberi inspirasi kepada anak-anak Malaysia ni. Ya, baik. Jadi saya pasti McDonald ingin maklumat ini sampai kepada orang ramai yang mengikuti perkembangannya sejak dulu lagi. Jadi apa inisiatif untuk kita angkat, kita sebarluaskan kisah-kisah mereka ni di pelbagai platform? Silakan. Ya. Okey. So, tahun ini apa yang kami telah lakukan, kami telah buat naikkan kisah-kisah ini di Facebook McDonald's Malaysia. Okey, ada 5 kisah guru yang telah kami pilih untuk dimuat naikkan di Facebook, dan kami telah mendapat komen-komen yang positif dan mendapat sokongan yang baik daripada rakyat Malaysia, kerana mereka amat menghargai inisiatif sebegini terhadap guru-guru ini, kerana mereka tahu tiada guru, tak ada mereka pada hari ini. Ya. Jadi bukan mudah untuk memilih pemenang ya, sebab ada ribuan pencalonan. Namun sedikit cara ringkas tentang penerima untuk tahun ini, pastinya ada kisah unik yang dapat kita jadikan iktibar dan rujukan sebagai panduan bersama. Silakan. Ya. Jadi guru-guru itu kisahnya berangkumi kisah yang memberi sokongan moral, ada yang kisah yang kreatif, dan juga yang menggalakkan pembelajaran yang lebih mantap. Okey. Jadi salah satu daripada contoh yang saya boleh kongsi adalah Cikgu Nura Syikin. Okey. Dia adalah seorang guru di Pulau Pinang, Sekolah Kebangsaan Medan Heights. Dia akan dia mendapatkan attention anak muridnya, dia akan berpakaian kostum watak cerita dalam daripada watak cerita buku. So itu adalah salah satu daripada usaha yang kami rasa memang luar biasalah, Fitri. Bukannya senang untuk cikgu pakai kostum masuk ke dalam kelas just to get the attention, nak dapatkan attention anak muridnya supaya fokus kepada mata pelajaran bahasa Inggeris. Ya, hebat perjuangan. Jadi apakah ini akan diteruskan lagi untuk tahun yang kelima nanti dengan pelbagai mungkin pengangkasaan dari segi kualitinya? Silakan. Oh,
itu pasti daripada sejak kami mendapat surat pencalonan dari 2017 kami nampak setiap tahun kualiti pencalonan guru-guru tu makin mantap, makin berkualiti, dan juga pencalonan itu datang daripada tiap-tiap lubuk negara. Jadi ini bermakna pengiktirafan sebegini amat dihargai oleh rakyat Malaysia, dan ada ramai lagi guru di luar sana yang perlu memang patut dapatlah pengiktirafan sebegini daripada anak murid mereka ataupun dari rakyat Malaysia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Wan Sherina Bahrum sebagai pengurus komunikasi Korporat McDonald's Malaysia berkongsi tentang Anugerah Guru Inspirasi McDonald's. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, thank you. Itu dia tentang penceritaan yang hebat tentang guru yang berada di segenap ruang, di pedalaman, di kampung, di desa, di metropolitan, semuanya berjuang untuk ilmu kepada anak bangsa. Dan kini kita tinjau pula bagaimana situasi Sekatan Jalan Raya yang melibatkan rentas negeri yang telah pun ditamatkan. Jadi wartawan senior Syed Thani ada laporannya, kita saksikan. Bermula 18 Mac lalu, pihak kerajaan telah melaksanakan PKP yang juga menguatkuasakan larangan perjalanan merentas negeri oleh penduduk negara ini. Larangan yang dikuatkuasa menerusi Perintah Kawalan Pergerakan itu adalah sebagai sebahagian daripada usaha memutuskan rantaian COVID-19. Bagi merealisasikan usaha itu, Sekatan Jalan Raya telah dilakukan oleh pasukan Polis Diraja Malaysia dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan beberapa agensi lain di kesemua laluan utama daerah dan di sepadan-sepadan negeri. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, larangan itu telah ditarik bermula 10 Jun 2020. Tindakan ini menyaksikan operasi polis dan tentera di Sekatan Jalan Raya di seluruh negara ditamatkan. Nasihat saya lah sebagai personal sebagai seorang petugas PJR yang telah berpanas berhujan selama 84 hari. Kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan digunakanlah dengan sebaik mungkin. Ikutilah SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Patuhilah terutamanya dari segi jarak sosial. Apa yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan itulah yang terbaik, dan integriti masyarakat dan kepatuhan masyarakat bergantung pada diri sendirilah. Selepas ini pihak polis hanya akan buat pemantauan yang berkala lah. Kru Malaysia hari ini meninjau penutupan operasi Sekatan Jalan Raya yang dilaksanakan berhampiran Plaza Teluk Gombak. Laluan di Lebuh Raya Karak ini adalah penghubung utama antara Kuala Lumpur dan Selangor dengan negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia. Difahamkan, sepanjang PKP dilaksanakan, sebanyak 2,500 kenderaan telah melalui laluan ini setiap hari. Bagi anggota yang terbabit, dengan operasi Sekatan Jalan Raya di sini, banyak telah dapat mereka pelajari ketika bersama menjalankan tugasan. Kita buat berbuka puasa bersama-sama, momen-momen bersahur semasa bertugas lah. Bila datang ribut lah. Kemah yang kat belakang saya ni dah 4 kali lah bertukar sebab tak sempat dibawa angin. Rasa merindui lah perkara macam ni. Tapi benda ni kita tak minta akan berulang. Tapi usaha sama di antara semua jabatan frontliner, ATM, PDRM, sungguh rasa macam kekitaan lah. Satu proses gabungan kerjasama yang baik. Di situ kita boleh kenal mengenali banyak benda yang kita berkongsi. Tiada apa yang dapat diucapkan oleh mereka selain selamat tinggal dan berdoa semoga dapat bertemu semula di tugasan seterusnya. Dalam suasana hujan renyai-renyai, usai sudah 84 hari, tugasan mereka berkorban masa dan tenaga, berhujan berpanas. Tepat jam 12.30 malam, Sekatan Jalan Raya di Plaza Teluk Gombak ini ditutup bagi membolehkan pergerakan orang ramai dan kenderaan bagi merentas sempadan negeri.
berdasarkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berkuat kuasa pada tengah malam ini. Muhammad Said Abdullah Sani, MHI TV3. Itulah tadi laporan dan juga tinjauan penerbit eksekutif MHI kita, Syed Tani, berkenaan dengan tamatnya Sekatan Jalan Raya yang dijalankan bersempena dengan pemilihan kita, memasuki fasa pemilihan. Dan semoga kita sampai hari ini akan mengenang dan mengingati jasa mereka semua di barisan hadapan dalam membantu kita menjadi selamat dalam menentang wabak COVID-19. Dan saya mewakili jutaan rakyat Malaysia ingin ucapkan tahniah, syabas. Terima kasih kepada frontliners, kepada PDRM, ATM dan juga kepada agensi-agensi kerajaan yang membuat Sekatan Jalan Raya tanpa penat, jemu, lelah dan sebagainya. Sebelum ini mungkin mereka sahaja yang tidak pulang ke kampung halaman, tapi sekarang ini baru kita rasa, macam ni rasanya tidak pulang ke kampung. Jadi mereka ini setiap tahun tidak balik ke kampung. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada frontliners yang menjaga keamanan negara untuk kita membasmi sifar COVID-19 ini. Baik, dalam segmen kali ini kita akan meninjau pula bagaimana sebenarnya larangan merokok semasa tempoh PKPP. Kerana sebelum ni kita tahu yang larangan merokok telah pun dikuatkuasakan di semua premis makanan dan sebagainya. Adakah ini masih dikuatkuasakan? Adakah masih dipatuhi? Kita akan dapat tahu daripada tetamu kita hari ini, Dr. Nur Ariana Hassan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Sektor Kawalan Tembakau dan Urus Setia FCTC, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, syukur. Okay, baik, Doktor. Penguatkuasaan untuk larangan merokok di premis makanan bermula 1 Januari, Sofia. Dan ianya peringkat awalnya bersemangat rakyat Malaysia ini. Ingat tak mereka buat siap bawa pita pengukur tu? Pastikan 3 meter nak mengukur dan sebagainya. Ingat tak? Tetapi selepas tempoh PKP ini, mungkin ada di antara mereka yang macam terlupa dah kan. Tetapi saya rasa PKP pihak daripada KKM mungkin tidak membuat pemantauan tersebut di restoran sebab tutup dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin sebagai permulaan doktor melihat feedback ataupun respon daripada mereka ini? Terima kasih Fazli, Sofia. Sebenarnya dalam tempoh PKP, kita tahu restoran yang PKP yang pertama, restoran tidak boleh ada dining in. Dia kena take away saja. Dan ketika itu memang dah tak ada orang duduk situ dan isu merokok di tempat makan dah tiada. So pada ketika itu memang kita tak ada masalah itulah, dan penguatkuasaan pun kita tumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan COVID dan yang lain-lain. Dan apabila PKPB bersyarat itu pula dilaksanakan, kita mensyaratkan 1 meja 2 orang dan ia juga sangat terhad, dan masyarakat pun pandai. Mereka pun cuba memilih dining take away daripada duduk di dalam kedai. Dan isu merokok pun masih tidak ada isu. Sebab daripada pantauan talian hotline yang kami ada seminggu tu dalam 4-5. Kalau dibandingkan dengan sebelum ini, seminggu dalam puluh dah. Tapi bila dah mula PKPP ni, kita pun bimbang juga dah. Orang dah makin ramai dan orang dah semakin lupa bahawa boleh segala-galanya termasuklah merokok. Sebenarnya larangan merokok ni masih tertakluk kerana dia di bawah peraturan 11 peraturan kawalan hasil tembakau. Jadi semua yang kita telah kuatkuasakan bermula 1 Januari itu masih terpakai. So tidaklah bermakna apabila PKPP ni tadi mereka boleh keluar dengan ada jarak sosial dan sebagainya, dan mereka pula boleh merokok. Ingatlah dia punya boundary dan sebagainya masih sama. Dia tak masih kita kuatkuasakan. Kena kita kena ingatkan sebab asap rokok ini akan menyebabkan banyak lagi masalah kesihatan bagi orang ramai. Dan kita masih lagi belum menang penuh-penuhnya menentang COVID-19. Dan perlu kita ingat di sini Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah pun mengeluarkan satu kenyataan bahawa merokok ini boleh meningkatkan jangkitan penyakit COVID-19. Sebab kalau kita lihat merokok menyebabkan imuniti badan kita rendah, turun. Jadi kita senang mendapat jangkitan. Apatah lagi apabila dia serang paru-paru kita, paru-paru tu dah sentiasa kotor dengan asap-asap rokok dan sebagainya. Jadi bila COVID-19 atau apa-apa penyakit yang masuk, lebih mudah. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa dalam paru-paru golongan perokok ni,
dia mempunyai reseptor yang lebih banyak supaya bila COVID-19, especially untuk COVID-19 dia masuk ke dalam paru-paru tu dia akan mendapat jangkitan yang lebih teruk. Ya, itu yang kita bimbang dan kita kena pastikan tempoh PKP memang dah tak boleh duduk dalam kedai. PKPB boleh dah. PKPP ni mungkin lagi ramai yang akan mula keluar. Merokok merupakan satu faktor, bukan saja untuk COVID-19, segala-galanya. Jadi itu yang kita kena ingatkan pada mereka. Tak gunalah andai kata mereka yang mematuhi SOP kan, basuh tangan, ya, basuh tangan pakai face mask tapi rokok juga. Masih rokok. Kan? Daripada segi penguatkuasaan sekarang ni macam mana? Dr. Okey. Nak faham. Kalau apabila kita dah mula open kedai makan boleh duduk di dalam dan sebagainya, penguatkuasaan pun kita telah mulakan dan dia juga akan turun berkala. Maksudnya kalau pasukan kita tu turun untuk melihat SOP, dia bersekalilah dengan melihat peraturan-peraturan sedia ada. Dan saya pasti penguatkuasaan yang telah pun dijalankan daripada pihak KKM sendiri, saya rasa bukan ingin mencari kesalahan, tetapi saya rasa untuk memberikan pendidikan kepada mereka yang mungkin sebelum ni mereka kuat merokok, tetapi mungkin disebabkan peraturan yang telah pun ditetapkan KKM ini, mereka bermula perlahan-lahan dan akhirnya mungkin mereka tidak merokok. Apatah lagi pada waktu wabak ini, inilah patutnya peluang yang mereka ambil untuk berhenti merokok. Dan sepanjang PKP, PKPB dan PKPP ni yang bermula hari ini, kita nampak pula ada masalah lain. Sebab semua isu-isu penjualan berlaku atas talian. Jadi rokok dia pula dah mula dijual atas talian pada ketika pertama tu. Jadi di bawah peraturan-peraturan kawalan asing tembakau, kita ada satu peraturan 10A iaitu larangan penjualan rokok atas talian. Jadi sepanjang PKP pertama dan kedua tu kami memang memantau, memang kita terdapat 118 kesalahan yang kita telah jumpa dan kita telah mengambil tindakan. Dan tindakan kita tu termasuklah kita memaklumkan, memberi amaran untuk turunkan dan sebagainya. Jadi tidaklah kita terus compound mereka, kita maklumkan. Sebab ada juga yang macam kedai-kedai runcit, dia tak tahu. Jadi dia ingat semua garam, tepung, semua boleh jual, termasuklah rokok. Jadi itu satu perkara yang salah yang tidak boleh dilakukan. Satu cara pertama adalah untuk menghadkan akses rokok kepada orang rokok. ramai. Mungkin bagi pemahaman mereka, pemilik premis, gerai makan dan sebagainya, kan, bagi mereka yang sekiranya menonton sekarang ini, apakah barangkali tindakan yang akan dikenakan terhadap mereka sekiranya mereka membiarkan pelanggan mereka merokok ataupun mereka menjual rokok di premis mereka dan sebagainya? Apakah yang dikenakan? Menjual rokok di premis tidak ada masalah, tetapi menjual rokok atas talian mereka boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Tetapi jika mereka membiarkan pelanggan merokok di kedai makan dengan ada bukti-bukti tertentulah, mereka boleh dikenakan compound. Compound ni sebanyak RM250, kali kedua RM250, kali ketiga RM350. Tapi pada perokok itu sendiri kita juga mengenakan compound. Kali pertama RM250. Jika bayar cepat dalam tempoh sebulan masih kita kuasakan RM150. Kali kedua RM250, kali ketiga RM350. Tapi saya tak rasalah dalam isu COVID kita ni dia masih nak kali pertama, kali kedua, kali ketiga kan. Kalau kita dah boleh lihat data yang Ketua Pengarah Kesihatan pun dah tengok, dah maklumkan bahawa antara yang meninggal dunia 118, 87 kes yang kita dah lihat dalam kaji, 20% merupakan mereka yang dalam golongan perokok. Jadi inilah yang kita kena ambil iktibar daripada sini. Dan kalau saya tengok dalam tempoh PKP ni pun ramai yang telah berdaftar kat Jom Quit kita. Itulah dia. Sebab kita tahu bahawa KKM mewujudkan laman sesawang Jom Quit ni untuk mereka yang bercadanglah kan nak berhenti merokok. Jadi peningkatannya agak ketara, Doktor. Kalau kita tengok dulu sebulan nak dapat 30 40 tak macam itulah, tak berapa. Pada tahun 2019 sebabkan larangan merokok kita dapat dalam overall dalam 1,000 lebih. Tapi dalam tempoh PKP ni saja kita dah dapat dalam 795 yang berdaftar. Dan setiap hari sektor saya telah menerima mereka yang berdaftar untuk diberi kaunseling dan rawatan untuk berhenti merokok. Termasuk yang menggunakan rokok, termasuk yang menggunakan vape. Dan kebanyakannya merasakan bahawa dalam tempoh PKP ni ini adalah waktu yang terbaik untuk mereka untuk berhenti rokok.
Dia satu hikmah lah sebenarnya. Kan, untuk antara mereka. PKP sebenarnya kan kena sedar diri dan barangkali ini mungkin satu permulaan yang sangat bagus juga supaya kita boleh melihat negara kita yang lebih sihat dan bebas rokok. Mungkin kita tanyakan juga dari segi pemantauan ataupun mungkin langkah seterusnya bagi Kementerian Kesihatan sendiri. Kerana ini pastinya satu masa yang masih lagi sibuk untuk KKM. Bukan sahaja kita nak memantau penjarakan sosial ataupun budaya dan kelakuan orang kita sendiri, tapi apakah mungkin antara penekanan lain, mungkin lebih ramai staf ataupun penggeraknya yang ditambah? Jadi apa yang kita buat sekarang ni untuk memperkukuhkan isu kawalan tembakau ini, kita terus memantau aduan yang boleh dibuat melalui talian hotline 010 860 8949 dan kita juga akan kombinasikan sekali peraturan tadi apabila penguasaan dibuat disekalikan, dan kita juga meningkatkan aktiviti-aktiviti promosi melalui atas talian. Dan macam tadilah saya kata kita menambahkan aktiviti-aktiviti kaunseling berhenti merokok di atas talian. Jadi mereka ni tak payah datang ke klinik. Mereka boleh saja diberi rawatan melalui WhatsApp ataupun talian telefon oleh rakan kongsi MQUIT kita, Perkhidmatan Berhenti Merokok Malaysian Quit Smoking Services. Jadi perkhidmatan inilah yang kita perkukuhkan. Jadi kita tanpa kita tambah staff ataupun kaki tangan, kita mengembangkan dia kepada era sekarang lah, lebih kepada online, lebih kepada pemantauan, lebih kepada apa aduan yang kita dapat mengambil tindakan, dan barulah kita ke ground untuk lihatnya. Dan ini satu info yang bagus juga untuk kita kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Yang pertama sekali, kita kena ingat perokok dilarang sama sekali untuk merokok. Yang mana ada perbis makanan kena letak notis larangan merokok. Dan juga ni yang abu rokok tu, ashtray tu. Ashtray pun tak boleh letak. Itu pun tak boleh juga letak atas meja. Dan mungkin yang nak berhenti merokok, sila untuk daftarkan diri dekat laman sesawang Jomquit. Jomquit.moh.gov.my ataupun boleh ke aplikasi My Sejahtera. Dekat situ ada additional resources dan boleh dapatkan maklumat di dalam itu. Ya, itu yang penting. Yang paling penting kita kena tanamkan semangat diri kita, sebab kita tahu memang agak sukar kalau perokok tegar tu nak berhenti merokok memang susah. Macam-macam cara dah kan. Itu buat ini buat tak kena juga, tapi saya rasa kena juga untuk mendapatkan mungkin kaunseling daripada pihak KKM sendiri. Itu langkah pertamalah. Kesedaran itu. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Nur Ariana Hassan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Sektor Kawalan Tembakau dan Urustia FCTC Kementerian Kesihatan Malaysia, meluangkan masa berkongsi kita apakah keadaan terkini bagi situasi merokok dalam negara kita. Ya, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti, ini topik menarik juga ni. Berkenaan dengan urusan nikah sepanjang PKPP. Jangan ke mana-mana. Malaysia hari ini. Ya. Okey, apakah antara yang paling indah dalam hidup? Nikah cuma seorang. Menikahlah maksudnya. Okey. Kena mention yang tu, yang belakang tu. Ada perancangan ke? Tak, jangan. Ya, jadi ramai yang nak menikah tapi diuji dengan penangguhan majlis ya. Jadi ramai yang memberontak sebab tak sabar pada rancang, tapi inilah ujian namanya. Dan alhamdulillah dibenarkan dengan syarat tertentu. Kita nak bersama nak berbicara tentang urusan nikah sepanjang PKPP. Sepanjang tempoh pemulihan ni ada ruang dan cahaya untuk menyatukan dua jiwa yang bercinta. Betul. Kalau sebelum ini mungkin nikah secara alam maya, sidang video, tetapi disebabkan PKPP ni dah bolehlah menikah secara berdepan-depan. Okey. Kita bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail. Ya. Kebetulan setiap kali jumpa mesti berwarna biru. Warna kegemaran mungkin. Lambang cinta berpadu. Jadi sebelum tu Tuan Haji nak komen sikit, ramai yang diuji kan. Dah rancang walimah, dah rancang pelbagai untuk mendirikan rumah tangga, mendirikan masjid, tapi diuji lama 2-3 bulan juga. Jadi macam mana melihat kesabaran mereka dalam mendirikan rumah tangga ni? Ya. Okey, terima kasih. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada yang boleh bersabar. Itu yang pertama. Sebab kepada mereka yang telah pun merancang, yang telah pun menempah wedding planner, yang telah pun mungkin mengeluarkan deposit, yang telah pun menempah goodies-goodies ataupun saya dimaklumkan bahawa ada yang memberikan sedekah goodie-goodie itu apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, dan setelah itu beberapa PKP
Dan bila masuk ke Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kita telah pun mula mengendurkan untuk memberikan nikah secara fizikal. Dan insyaAllah selepas ini, iaitu selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di wilayah-wilayah sekutuan, insyaAllah kita mudahkan lagi, tetapi masih lagi perlu mematuhi SOP-nya. Bagaimana dari segi calon-calon yang ingin bernikah itu? Tuan Haji melihat bagaimana? Adakah berlaku pertambahan ke ataupun bagaimana Tuan Haji? Bila kita melihat kepada ni, saya lihat ada yang lebih seronok nikah ketika PKP dan ketika PKPB dan PKPP ni kerana lebih menjimatkan. Itu yang pertama. Ada tetamu 20 orang kan? Dia gini, kalau di tempat kami tidak melebihi 8 orang kalau nikah tu, dan tak perlu buat kenduri kahwin. Okey, hanya bayar imam juru nikah saja. Dan mungkin kalau perlu yang paling mudahnya ialah bila nikah lepas tu terpulang pada mereka nak buat kenduri ataupun tidak. Sebab ada ramai yang kata boleh tak. Saya kata tak ada masalah. Sebab sekarang ni yang paling mudahnya ialah mereka hanya perlu dalam tempoh bulan 6 ni, mereka hanya perlu menjalani ujian pemahaman secara dalam talian. Mudah sangat. 25 soalan 15 minit. Saya ingat kalau berdua jawab pun saya ingat 10 minit boleh. Nak ceritakan bahawa kita memberi kemudahan kepada mereka yang ingin berkahwin, tetapi kita juga mengharapkan mereka ni perlulah bersedia daripada sudut fizikal, mental dan spiritual, dan juga duit lah. Sebab selepas ini mereka kena menanggung seorang isteri dan kena mungkin sekat rumah, keperluan-keperluan yang lain. Okey. Jadi yang sedang dalam rancang untuk berkahwin, kerana tak ada khusus kan? Belum lagi. Jadi macam mana tu? Jadi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di wilayah persekutuan, sebab dia berbeza antara negeri yang lain. Kita cerita tentang 3 wilayah di bawah area saya. Pertama ialah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kuala Labuan. Bulan 6 ini sehingga akhir bulan kita hanya laksanakan ujian pemahaman secara dalam talian disebut tadi, dan soalan itu berbentuk kepada bagaimana kita nak memahamkan. Contoh semua di bawah ini adalah tanggungjawab suami kecuali bermaksud ada 3 tu adalah tanggungjawab suami, 1 je. Nampak tak? Maknanya benda ni seolah-olah memberikan ilmu kepada dia. Kecuali lah kalau langsung dia tak tahu langsung. Tapi ada juga sebenarnya bila kita tengok dia punya, ada jugalah kalau dalam 8, 2 tu kena repeat lah. Maksudnya maksudnya adalah persen-persen yang mereka ni mungkin tak ada ni langsung, tapi kita berikan mereka peluang untuk membaca dan mereka melalui. Jadi segi trend peningkatan pendaftaran macam mana? Meningkat ke macam mana? Kalau kita ikut trendnya selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni naik. Ini naik. Jadi kita lihat bahawa mereka yang menunggu-nunggu ni sebenarnya bukan tak sabarlah, tetapi mungkin belah perempuan dah mendesak untuk menikah cepat ya. Sebab sekarang ni mereka dah boleh jumpa. Boleh berbincang. Jadi kita cuba elakkanlah. Kalau dah cukup, apa salahnya kan? Maknanya kalau dah cukup syarat dia, mungkin daripada sudut ekonomi dia, yang kedua daripada sudut mereka ni ialah ada kesihatan fizikal, lepas tu keturunan yang baik, dan mereka ni paling kurang pun sembahyang jaga, maknanya taat kepada agama. Kalau ikutkan benda baik ni jangan kita lengah-lengahkan kan, kena percepatkan. Lebih lagi sekarang ni PKPP jimat kan. Mungkin sekarang ini calon-calonnya di mana mereka sedang melihat sekarang ini rasa macam terfikir, mungkin mereka terfikir rasanya macam naklah bernikah waktu PKPP ni sebelum bulan Ogos nanti. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah mungkin syaratnya, prosedur, sebab kita tahu bahawa kalau nak kahwin ni kena ikut juga rukun nikah, kena tahu juga syarat-syaratnya, wali dan sebagainya. Kita mempermudahkan tanpa mengabaikan apa yang penting. Setuju sangat. Maknanya kita mempermudahkan tapi tidak mengabaikan disebut sebagai kriteria penting. Yang paling penting kita kena ingat bahawa Rasulullah pernah bersabda, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Hendaklah kamu nikahi seorang perempuan yang kamu sukai, okey.
Maknanya 2, 3 atau 4 dan kira-kira kamu takut berlaku ada cukuplah 1. Bermaksud 1 dulu. Okey. 1 dulu. Itu yang pertama. Yang kedua perlu yang lelaki lah, sebab yang perempuan ni ditanggung. Yang lelaki perlulah mempunyai kemampuan daripada sudut ekonomi. Itu yang paling penting. Yang kedua daripada sudut yang kedua ialah dia perlu menjaga integriti dia sebagai seorang Islam, sebab dia kena jaga isteri dia kena didik isteri dia ataupun sebagainya. Dan kalau boleh dia pilihlah dalam keadaan sekarang isteri yang mungkin bekerja, yang mungkin boleh membantu. Tapi dalam konsep kewajipan suami, tetapi dalam konteks kehidupan sekarang ni, kadang-kadang suami perlukan isteri untuk membantu dia sedikit-sedikit. Ini nak ceritakan bahawa yang ketiganya mereka perlu memohon secara online. Dalam sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia, SPPIM, online sahaja. Maknanya www.sppim.gov.my. Yang ini kita gunakan dan mereka isi semua keperluan dan sertakan semua dokumen. Dokumen ini penting. Yang paling penting ialah salinan kad pengenalan lah. Dia bermastautin. Kalau dia duduk kat negeri lain, nak mohon kat wilayah tak boleh. Dia kena duduk di wilayah bermastautin baru boleh. Dan juga dokumen-dokumen sokongan yang ni. Semua dalam SPPIM kita. Simple. Ya. Jadi macam mana kesibukan jurunikah di bawah Jawi? Okey. Jadi sekarang ni kalau di Jawi kita mensyaratkan pernikahan secara fizikal ni di 2 tempat sahaja. Maksudnya di pejabat kita ataupun di rumah pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Kalau di pejabat macam mana? Maknanya di pejabat, kami di pejabat pun ada tempat ruang untuk nikah. Ada ruang untuk nikah nanti. Tapi kalau datang tu berapa jumlah yang dibenarkan? Kita hanya benarkan setakat ini tidak melebihi 8 orang. Sebab kalau petang Jumaat, kalau tengok trend nikah kat pejabat kami ni, petang Jumaat je ramai. Berapa lebih kurang jumlah pasangan? Kadang-kadang lebih daripada 7 atau 8 pasang. Sebab tu dia kena menunggu. Kalau ramai sangat kat kawasan tu, tidak melebihi 8 orang, kita minta mereka tunggu di bawah sebab perlu ada penjarakan sosial. Kena pre-book ke tak ya? Ya, kena booking. Kena booking sebab imam jurunikah kena booking. Okey, baik Tuan Haji. Tadi Fitri sentuh berkenaan dengan jurunikah ni ataupun Tok Kadi lah kan. Betul. Kita tahu bahawa kalau nak nikah, ini pengalaman kami berdua, Tuan Haji juga nak nikah, aku terima nikahnya kena salam. Aku terima nikahnya dan sekarang ni SOP, tak boleh pegang tangan, tak boleh bersalam. Jadi bagaimana Tuan Haji? Sebenarnya pegang salam ni bukanlah syarat sah nikah. Rukun nikah ada 5 aja. Calon lelaki, calon perempuan, wali, saksi, ijab dan qabul. Dan salam ni sebenarnya satu kaedah bagi memudahkan lelaki itu bila goyang sikit je dia jawab. Nampak tak? Syarat. Tak adalah isyarat dah. Tak adalah maknanya. Kalau nikah secara online, kita lihat yang paling penting ialah jelas, terang dan nyata. Maknanya gunakan sistem yang jelas dan nyata. Dan kalau ini juga, biasanya kita ada rehearsal. Kita tak boleh datang-datang je, aku nikahkan kau. Memang saya risau fail lah. Waktu kena ada sesi latihan, barulah benda tu lancar. Dan saya rasa lelaki yang hebat, lelaki yang gentleman, dia tak nak 2-3 kali. Betul tak? Dia nak sekali je. Saya rasa you all berdua pun sekali je kot. Sekali, alhamdulillah sekali. Sekali waktu nikah isteri yang pertama lah. Cuma kali bagi signal ini risau. Itu je sekali apa nasihat kepada bakal pengantin, kepada ibu bapa supaya bersabar dan kita bertenang dalam tempoh ujian ini. Pertamanya kita nasihatkan kepada anak-anak yang nak berkahwin, berundinglah dengan ibu dan bapa. Itu paling penting. Kadang-kadang ada anak yang masih muda tetapi dia berhasrat nak kahwin kerana apa? Sekarang ni mudahlah ya. Mudah nak kahwin sebab tak banyak belanja. Itu betul, tetapi kena ambil kira selepas itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perlu dibincangkan betul-betul tentang kemampuan. Bukan kerana PKPP ni kita nak bernikah mudah, tetapi kita kena ambil kira lanjutan di situ. Sebab perkahwinan ni 1+1, jawapannya tidak 2. Kalau berkahwin, betul? Kadang-kadang mungkin Fitri berapa? 1+1 berapa sekarang ni? Rahsia. Okey, maksud saya ialah kadang-kadang 1+1 jawapannya kadang 8. Sebab apa dia dapat anak 6? Semua ada tanggungjawab. Cost of living sangat tinggi. Dan yang ketiga, perlu difikirkan bahawa kita jangan membazirlah. Maknanya
awal wala bisatin. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Seekor kambing pun sekarang 7-800, betul? Ya. Jadi buat yang simple sebab sekarang kahwin orang nak tahu mudah aja, dah post dalam Facebook seluruh dunia tahu. Kita cuma nak isytiharkan perkahwinan itu. Tapi kalau mampu buat kenduri kemudian. Dan yang kelimanya kena ingat bahawa perkahwinannya bukan perkara yang mudah. Kena ingat, saya sebut. Kalau nak bahagia terus mencintai, keep loving. Kalau nak bahagia terus menghargai, terus memahami, keep understanding. Kalau nak bahagia terus memberi, keep giving. Kalau nak bahagia terus untuk kita berkongsi, keep sharing. Sharing is loving. Setuju tak? Isteri sanggup berkongsi kepayahan kita kerana mencintai kita. Dan yang paling penting ialah terus memaafi, keep forgiving. Sebab benda kecil sekarang pun kadang-kadang boleh bergaduh. Jadi, buat persiapan kepada ibu dan bapa, beri peluang kepada anak-anak untuk melaksanakan nikah kalau mereka memang telah pun bersedia, dan kepada kita doakan agar mereka bahagia til jannah. InsyaAllah. Itu dia, til jannah. Til jannah, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, berkongsi tentang urusan nikah sepanjang PKPP. Moga-moga dipermudahkan, bertambah umat Islam mendirikan masjid dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Jangan fikir waktu sekarang ni saja nak nikah, kita kena fikir untuk masa hadapan di kemudian hari. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Kalau sekarang ni kita menyentuh berkenaan dengan nikah waktu PKPP, selepas ini Fetri dan juga Sofia akan merungkai kan. Tajuknya adalah cadangan SOP kebiasaan baru majlis perkahwinan dan nikah. Lepas tu nak buat majlis pula bagaimana? Harus dicadangkan ya, apa yang perlu kita patuhi ya. Mungkin dalam doa kita tadi ada sanitizer ke, ada mask ke. Okey, baik. Berita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, terutama mereka yang berada di Malaysia, khususnya kepada keluarga kami yang berada di Sekincan Selangor dan Pasir Mas Kelantan. Saya Muhammad Izzuan Mirahimi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat keluarga saya yang berada di Kuantan. Abang saya berada di Johor, adik saya berada di Kelantan dan rakan-rakan saya berada di Selangor. Di kesempatan ini, saya Siti Nokzina binti Zainab Bidin ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada semua warga KPDN HCP seluruh Malaysia, khususnya KPDN HCP Negeri Melaka. Diharapkan anda semua gembira di samping keluarga tercinta. Saya Syafaqah Aslami Suhaimi dari London ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada kaum kerabat saya, ahli family saya, kawan-kawan, teman-teman dan dengan ucapan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Saya DSP Jodiab selaku Ketua Bahagian JBJKK IPD Kelang Selatan. Dengan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini dan kita berbincang berkenaan dengan nikah. Sekarang ni kita tahu macam mana pula berkenaan majlis perkahwinan, boleh ke tak boleh? Benar, memang tak boleh sekarang ni. Tapi kalau apa cadangan untuk SOP kalau dibenarkan supaya dipermudahkanlah urusan dan juga menghidupkan kembali industri yang berkaitan dengan perkahwinan. Betul. Ya, kita bersama dengan individu yang memang terkenal dengan sajiannya yang sangat enak. Cik Rohani Yusof, perunding majlis perkahwinan, lebih dikenali sebagai Kak Ani. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Hari Raya. Sofia sihat? Alhamdulillah Ya. sihat. Fitri? Ya, alhamdulillah. Okey, selamat Hari Raya. Okey. Itulah dia memang ujian kepada penggerak industri perkahwinan ya. Tanpa majlis dan sebagainya. Jadi bagaimana ya alternatif yang telah pun digerakkan oleh Kak Ani sendirilah sebagai yang terlibat dengan perancang perkahwinan sepanjang tempoh kita diuji dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, dalam ujian yang amat mencabar ni, memang amat mencabarlah bagi kami pengusaha-pengusaha perkahwinan. Ya, kami terpaksa mencari alternatif untuk meneruskan kehidupan kami ataupun untuk melangsungkan lagi kita punya kehidupan kan. Dengan cara kebanyakan daripada kami berusaha untuk membuat perniagaan secara online kan, dan apa juga perniagaan yang boleh mendatangkan duitlah buat masa ni. Pastinya ini masa yang membolehkan kita untuk orang kata explore ataupun cari kaedah cara lain kan. Balik semula kepada perbincangan kita, bila bercakap dengan atau mencadangkan SOP untuk mengadakan majlis perkahwinan sekiranya satu hari nanti dibenarkan, apa antara penekanan yang perlu kita ada supaya kita boleh ada majlis tapi masih selamat?
Bahasa selamat. Okey. Kita mengharapkan kerajaan membenarkan kita untuk menjalankan perniagaan catering ni dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ya. Walau bagaimanapun kita memohonlah supaya kalau sekarang ni kita tengok majlis pernikahan sahaja dibenarkan, itu pun setakat 20 orang. Tetapi kita mengharapkan dalam masa terdekat dalam pemulihan ni diberi peluang kepada kami untuk meneruskan perniagaan kami dalam kuantiti yang lebih sedikit, seperti daripada 300 ke 500, yang mana kami boleh mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan juga kami menambah baikkan lagi supaya orang kata peraturan-peraturan tu kita diikuti dan lebih selamat lagi. Tapi diikutkan 300-500 tu pun boleh dipersoalkan juga. Jadi ada cara tertentu tak macam nak memastikan? Okey, memang ada cara-cara tertentu, ya. Biasanya untuk SOP biasa standard ni macam biasa yang kita perlu ikut, seperti gunakan sanitizer, penutup mulut, ya. Itu memang perlu kita ikut, dan kita pun kalau ikut sekarang ni kerajaan bagi untuk restoran dia bagi jarak duduk tu satu meja 2. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau kita lakukan ini di dalam majlis perkahwinan, satu meja yang 5 kaki tu kita letak 2 orang ataupun 3 orang. Dan kita secara lain pula kita boleh gunakan contohnya kawalan daripada rela. Biasanya kalau majlis perkahwinan 1,000 orang, kita gunakan 4 rela. 4 rela untuk jaga kawalan parking je. Tapi di sini kita boleh cadangkan untuk supaya tetamu-tetamu kita lebih disiplin. Bermakna rela kita letak di bahagian parking satu, di bahagian pintu masuk satu, bahagian dalam bangunan tu satu, dalam dewan satu, dan bahagian keluar. Supaya kita punya tetamu ni lebih berdisiplin lagi. Ya, mungkin di atas pelaminan tak ada salam-salam, ya? Salam-salam memang tak adalah, kita just macam ni je lah. Kan kita just bagi tanda hormat macam tu. Boleh kita cadangkan mungkin kategori ni datang pukul 10 sampai ketika 11 sampai 1. Yang grup ni sekian-sekian. Jadi tidak ada datang serentak lah kan. Sebab biasa kalau kahwin ni datang serentak hari. Kita akan buat secara bergilir-gilir. Maknanya kita buat jemputan kepada tetamu tu. Dalam kad jemputan tu kita dah ada waktu tetamu perlu datang. Bermakna kita lebih kurang kita bagi 1 jam untuk satu tetamu lah. Kalau dulu kita mulakan pukul 11. Jadi kami cadangkan supaya kita mulakan daripada pukul 10.30 dan berakhir kepada pukul 5.30. So 1 jam keluar, masuk yang baru 1 jam, macam tu kita boleh capai sampai 500 orang tetamu lah atau lebih. Itu dia. Dan biasanya kita akan jemput tetamu pun bergantung kepada keluasan dewan tu sendiri. Maknanya kalau dewan tu kecil boleh memuatkan 20 meja sahaja, so tetamu yang kita jemput mungkin dalam 300 orang. Tetapi kalau dewan tu sampai ada 50 meja, mungkin sampai 500 orang. Dan sekiranya ada sampai 100 meja, kita boleh lebihkan lagi 800 orang, macam tu. Ya, mungkin kepada tamu yang dah selesai menjamu selera dan juga dah tak boleh duduk lama, bersantai, bersembang, tampar semua. Kena memahamilah di mana ruang-ruang itu dijaga. Ini penting. Biasanya juga tetamu kalau kita ni dia akan berbual-bual, tapi bila berlakunya perkara seperti ini, apa yang kita rancang, masa dia tu agak limit lah. Dan selepas tetamu masuk, kita cadangkan juga meja-meja yang kita gunakan, kita kena ada plastik cover untuk okey. Jadi selepas habis tetamu pergi dan sebelum masuk tetamu baru, kita dah ada kita punya pekerja yang mengelap, menyembur supaya tetamu lain masuklah. Dan juga biasanya majlis ni ada yang bawa anak kecil sebagainya, itu pun tak boleh, kita kena pantau juga. Ini kita kena pantau, dan kita juga akan maklumkan sebab tetamu kita dah agak limited. Jadi kita memang kita jemput suami isteri sahajalah. Suami isteri sahaja. Kanak-kanak dan orang tua memang kita tak benarkanlah, kita tak galakkan. Bagi kita nak menyelamatkan keadaan ni lah supaya tak berlaku ni kan. Apa lagi cabaran yang perlu kita tempuhi kalau dihidupkan kembali walimah ni? Okey, untuk pengetahuan Fitri, sebenarnya kami pengusaha-pengusaha catering sekarang ni ataupun perkahwinan sekarang ni memang dah level kritikal, merayu sangat supaya kami diberi kelonggaran untuk menjalankan perniagaan ni semula, memeriahkan balik majlis perkahwinan dengan mengikut SOP yang diadakan, sebab ada dah kawan-kawan kami ataupun pengusaha-pengusaha dah mula gulung tikar
tikar. Ya, sedikit. Dah mula gulung tikar. Ya. Begitu juga dengan pekerja-pekerja kami juga kesian sebab kami industri perkahwinan ini banyak membantu menjana ekonomi negara juga. Ya, jadi pekerja-pekerja pun ramai. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah ini, kami untuk nak meneruskan kelangsungan hidup, pertama sekali tadi kami terpaksa cari alternatif lain lah. Keduanya pula kami terpaksa mengecilkan cost overhead. Cost overhead. Dan ada yang sampai dah tak boleh dah nak kecil dah terpaksa gulung tikar sampai sekarang ni. Dan ada juga yang orang kata bergadai barang kemas untuk nak meneruskan membayar sewa tetap kena bayar. Sewa tetap kena bayar. Overhead, elektrik apa semua tetap kena bayar. Kita bersyukurlah sekali kita masuk PKPP kan, insya-Allah. Bermula pada solekan lagi memang dirancang rapi seperti individual ini. Ada pematuhan syarat-syarat tertentu yang ketat. Kita melihat dandanan solekan tata rias ni, Kak Ani mungkin komen sesuatu tak? Kerana kita melihat ada SOP tertentu, nak make up pun kena ada SOP ni. Ya, betul. Face pelitup muka tu pun agak berbeza di situ. Semuanya kami menggunakan SOP. Bermakna bermula daripada juru makeup, fotografer, catering. Dikatakan 100% kena mengikut SOP. Ditetapkan baru boleh kita buat benda ni. Dan insya-Allah benda ni memang kami dah berbincang, dah bermesyuarat. Benda ni kita akan lakukan sekiranya kami diberi peluang untuk meneruskan majlis perkahwinan ni. Memang kami mengharap, saya mewakili pengusaha-pengusaha catering memang mengharapkan sangat supaya kami diberi peluang untuk terus bernafas dan tidak gulung tikar. Itu dia. Di samping insentif ya yang membantu supaya dalam tempoh lama tu 3-4 bulan tanpa pendapatan adalah satu perkara yang amat perit dan kritikal. Memang perit, Fitri, memang perit. Kita faham dan Kak Ani sebagai pengusaha yang agak lama juga dalam bidang perkahwinan ni pun terasa peritnya. Apatah lagi pengusaha yang baru nak naik kan, yang masih modal masih kurang kan, simpanan masih kurang. Kami terpaksa berusaha mencari peluang-peluang untuk kelangsungan hidup sebab duit yang kami ada di dalam simpanan tu untuk membayar overhead dan masalah kami di sini juga ada customer-customer ataupun pelanggan-pelanggan kami telah membuat bayaran deposit meminta dipulangkan balik. Jadi ini pun satu masalah juga. Betul. Sebab kita berniaga, duit kita dah rolling apa semua kan. Macam tu. Kami doakan agar situasi menjadi lebih baik dan insya-Allah kita dalam keadaan lebih baik lagi untuk kita mempunyai orang kata norma baru tetapi masih boleh menjalankan operasi. Itu yang saya harapkan dan begitu juga yang kami semua pengusaha-pengusaha catering harapkan ataupun perkahwinan ini harapkan, termasuk juga fotografer dan segala-gala yang terlibat dengan perkahwinan lah. Kahwin pun dah lama tak beraksi. Kan. Dah rindu nak masak-masakan kahwin. Rasa betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Rohani Yusof, Seorang Perunding Majlis Perkahwinan, Kak Ani. Pastinya kita semua terkesan dan kita harapkan agar mungkin ada SOP tertentu yang boleh dibentangkan selepas ini untuk memastikan kelangsungan syarikat kita dan pengusahaan. Betul. Tak ada kahwin, ekonomi tak rancak lah. Orang tak beli kambing, ayam semua. Dengan cara pun tak boleh nak rancak juga. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan meninjau topik kempen #Cover Lagu Raya TV3. Segalanya di Malaysia hari ini.
Silakan masuk rumah kami. Apa khabar Sarah? Baik, Alhamdulillah. Cerianya pagi-pagi ni. Bersinar-sinar warna pink, ceria betul saya hari ini. Jadi dia muzik pun baru segar rasa. Okey, baik, kita nak kenalkan satu tamu kita di studio hari ini. Kita Sarah Ismail dan juga Fly Halizor. Apa khabar? Baik. Saya mahu tertarik. Where you from? Fly, okey. Fly buat muzik tadi ke? Ya. Arrangement semua Fly? Arrangement saya dibantu oleh Rozan Razman. Saya punya, dia juga sound engineer. Dia juga studio owner for this project. Ya, tadi kita rasa macam dekat sebuah klub-klub apa kan? Apa inspirasinya untuk itu konsep kita. Jazz. Kita masih mengekalkan kemelayuan, di samping tu kita kena ada kelas yang tersendiri. Betul. Macam saya punya inspirasi kebanyakannya P. Ramlee. Macam kita dengar lagu ni kan, dia zaman-zaman dalam 50-an, 40-an punya mood. Nostalgia punya feel pun ada juga. Kita ada gypsy jazz punya konsep, kita ada ragtime, New Orleans. Yang tadi tu apa? Gypsy jazz. Dia kita ada mixture a little bit of gypsy jazz punya konsep, New Orleans, ragtime, Dixieland. Macam mana kita nak tahu perbezaan antara jazz ni? Sebab kita tahu bahawa gypsy jazz kan. Masuk kelas Macam ni kita kira senang untuk kita detect dia macam klasik lah jazz. Zaman 50-an, zaman 40-an. Tapi kenalah dengan lagu raya tadi kan. Dia mesti cari masuk ngam sebab lagu raya ni sangat susah kalau kita nak ubah. Orang akan kecam kan. Betul. Sekarang kan netizen kan sikit-sikit je kecam. Kan. Apa ni? Nak ubah drastik sangat kan. Nafas baru tak best lah, nafas dia busuk lah kan. Sarah macam mana? Suka tak nyanyi macam rendition macam ni? Saya suka sebab saya suka bukanlah kita nak tinggalkan apa yang sedia ada iaitu originality terhadap lagu tersebut. Tapi bila sebagai generasi muda dan kita perlu berkarya juga sebagai seorang penyanyi kan. Kalau saya sentiasa menyanyi untuk setiap originality lagu, jadi maka vokal saya tidak berkembang. Kan? Jadi terima kasihlah Fly untuk jadikan saya lebih matang dalam nyanyian juga. Siapa yang jadi vocal stylist untuk lagu ni? Sebenarnya saya recording, saya banyak refer dekat Fly juga because dia yang arrange lagu kan. Jadi mana? Cerewet ke? Dia garang. Oh ya? Dia tegas. Untuk mengetahui semua ni pensyarah sebenarnya. Saya merupakan pelajar di asuransi. Kiranya. Betul. Jadi apa yang dia mahukan tu macam nak study? Apa rujukan? Dia bam lah. Dia bam kat studio kat saya rumah. Saya mesti keluarkan yang terbaik daripada Sarah. Kita tahu dia ada X factor tu dan kadang-kadang penyanyi dia tak tahu, dia hilang confidence apa semua dan kita bagi idea. Ya, lagu ni difahamkan dinyanyikan bersama dengan Najwa. Kan? Jadi macam mana pembahagian liriknya Najwa dan juga Sarah ni bagaimana? Saya dah tetapkan lah. Kita dah tengok, kita dah decide. Saya dengan Rozan berbincang. Dah tengok dekat mana yang sesuai untuk Najwa, dekat mana yang sesuai untuk Sarah. Kita bincanglah, yang kita tengok, kita try imagine before kita decide untuk bagi dia orang, kita dah imagine dulu. Semua dah dalam ni dulu before kita buat. Memang visuals pun dah ada. Visual kena ada. Boleh kongsikan sikit tak tentang kempen cover lagu Raya TV3 ni? Apa sebenarnya? Okey, ini sebenarnya adalah satu peraduan lah kata untuk buka kepada sesiapa yang nak berkarya dalam muzik. Tidak kira apa-apa saja genre. Mungkin dia nak buat R&B punya style ke, tiba-tiba jadi klasikal ke, macam mana bentuknya kan? Rock ke, kita tak tahu. Itu terpulang kepada mereka. Jadi, diorang boleh buat video, lagu record dengan baik dan diorang akan hashtagkan cover lagu Raya TV3 dan tagkan kepada Melodi TV3. Jadi lagu-lagu raya yang kebiasaan kita dengar tu, mereka boleh ubah suai mengikut cita rasa mereka sendiri. Siapa yang boleh, amatur ke profesional? Semua boleh. Semua boleh? Untuk semua. Untuk semua. Hantar saja dan kita tengok macam mana. Sebab saya percaya setiap tahun tu akan hasilnya seorang pengkarya yang baru. Betul. Ya, jadi benda tu kita perlu menghargai kan setiap tahun supaya mereka tu nak berkarya tu ada tempat. Kan dia orang berlumba untuk compete dengan orang lain juga. Dari segi kualiti rakaman macam mana, Syarah? Syarah. Takut nanti takut saya. Diam-diam macam ni. Zaman sekarang kita dapat lihat banyak yang buat daripada rumah, kualitinya agak bagus. Kan? Dan benda ni boleh jadi persaingan yang sihat. Masing-masing nak berlumba-lumba nak tunjuk siapa yang bagus. Better lah kan? Better lah. Dia memarakkan lagi kan? Memarakkan lagi. Tapi ini ada backup vocal semua kan? Ada. Ni berapa lama proses untuk klip video ni?
Okey, actually sebenarnya kita buat klip video ni selama 1 hari je. Wow. Kita rehearsal pasal saya panggil pemuzik profesional semua, senang kerja kan. Dia 1 hari rehearsal, 1 hari recording dan 1 hari video shoot. Itu saja. Tapi kita buat separation. Maknanya kita panggil musician dulu. Dan musician balik dan masuk vokal saja. Kita layerkan lepas tu. Yes, sebab kita masih ikut SOP. Dia waktu PKP lah Masuk rakaman ni. PKPB. Oh, PKPB. PKPB. Fly pun ada dalam ni kan? Ya, saya. Oh, main apa? Saya main double bass. Saya yang berjambang tu. Tu. Lain sikit. Dah shave. Itu jambang PKP. Nak tanya ke Kak Sarah sebenarnya. Jadi Fly dah sebutkan yang sebenarnya nak arrangement, nak campurkan elemen nostalgia tapi masih mengekalkan tradisi itu. Ada cabarannya bagi Sarah macam mana? Ada tak mungkin perkara yang Sarah boleh sampaikan sebagai salah satu tanda aras bagi mereka yang nak cuba masuk kempen ni? Boleh buat, boleh campur, boleh gabungkan elemen tapi setengah perkara itu kena jaga. Okey. Perkara pertama tu yang saya sangat penting adalah mood lagu tersebut lah. Maksudnya kalau nak buat arrangement boleh tapi jangan sampai keluar daripada mood lagu itu sendiri. Bermakna lihatlah kembali kepada lirik dia apa kan. Adakah lirik dia dalam keadaan yang sedih ataupun dalam keadaan gembira, kita kena tahu. Kalau lagu tu happy, tiba-tiba lagu bunyi arrangement yang dibuat itu sedih, itu tidak memenuhi kehendak muzik kan. Tadi sampai musing saya tengok. Itu dia. Kalau tu. Inspirasi ke? Tapi majoriti saya tengok macam banyak tenaga pengajar. Ya, betul. Vokal lah ada. Ya, betul. Kita macam dia pensyarah juga. Semua pensyarah sebenarnya. Dan pemuzik sepenuh masa. Oh, patutlah. Okey. Ya. Yang mereka titik beratkan selain daripada arrangement muzik, vokal pun kena. Betul. Power Vokal memang sebab tu kami memilih Najwa dan Sarah. Because dua-dua elemen ni masih ada elemen klasik dalam tone masing-masing. Kan kita boleh panggil Ella tapi mungkin lain-lain kan jadinya. Kan walaupun memang saya suka Ella tapi kita panggil yang sesuai dengan keadaan muzik tu. You dah target lah nak feel lagu tu macam mana. Dan kita always, saya punya konsep always less is more. When you do less, you hear more. Right? Awalnya macam mana dapat inspiration ataupun idea tu you nak gabungkan elemen macam ni, nak dapatkan feel macam tu? Mungkin ada macam study dulu. Sebelum ni macam bila kita buat music, most of the music, even pop music, bila kita nak rearrange atau bertukar, first kali kita akan tengok pada melodi lagu tersebut. Dan konsep lagu tu, dari mana asal lagu tu. Macam ni lagu raya ni semua dah daripada kita kecil kan. Dah sangat melekat dalam otak kita. So bila kita buat apa-apa, kita mesti fikir kita akan arrangement tu mengangkat melodi. Jangan arrangement tu membunuh melodi. Ya. Okey, betul. Itu. Kadang arrangement tu yang membawa arah tuju sebuah lagu kan. Okey, nak blend dengan Najwa macam mana? Okey. Dia memang kenal ke ataupun saya kenal dia tapi dia tak kenal saya lah. Tu nak dapat chemistry dalam sebuah lagu tu macam mana? Pertama sekali sebab saya daripada rumah memang dah tahu saya berduet dengan siapa kan. Okey. Dia beritahu oleh Fly. Dia kata, "Okey Sarah, nanti you akan berduet dengan Najwa." Dan I macam okey, kalau this konsep mesti dengan Najwa Mahyadin because kita ada Najwa Latif kan. Jadi I kata Najwa Latif bukan this kind of genre kan. I cakap mesti Najwa Mahyadin. So bila Fly kata Najwa Mahyadin, melompat-lompatlah I kat rumah tapi at the same time I takut. Sebab dia soul dia tu. Soul dia tu. And then excited ada, takut pun ada kerana menggabung dengan penyanyi sebegitu adalah satu ketakutan untuk penyanyi macam saya. Jadi bila saya sampai, saya kata, ya Allah tolonglah kalau diharap agar saya dapat bekerjasama yang baik dengan dia. Tapi Alhamdulillah dia sangat suka berkongsi. Saya sempat berborak dengan dia dalam keadaan amat lama jugalah dalam bilik makeup tu kan. Jadi saya happy, kita boleh berbincang dengan baik dan dia pun bagi tips kadang-kadang, okay, Sarah you buat macam ni better dan I akan buat macam ni. So Alhamdulillah ini hasil dia dan semua berjalan lancar. Syarah bagi berapa? Great. Angkas berapa daripada 10? Beri 10 yang ni. Of course 11. Okey, Fly dan Sarah, kita pun tahu bahawa ramai yang mungkin ingin mencuba nasib kan untuk hashtag Khabar Lagu Raya ni. Jadi sekali lagi bagaimana caranya untuk mereka mantapkan lagu untuk hashtag Khabar Lagu Raya ni? Okey, untuk anda nak join untuk competition ni,
competition lah, Ya. kira peraduan. Boleh downloadkan anda punya video dan juga rakaman, segala rakaman proper. Proper lagi better kan. Ya. Dan hashtagkan saja cover lagu raya, cover rayu pula, cover lagu raya TV3 dan tagkan kepada Melody TV3. Okey. Tak kisah berapa minit pun tak kisah ya. Tak kisah. Tak kisah. Mungkin ada klip video, ada lakonan-lakonan ke kan, mungkin. Boleh cuba. Nak menarik perhatian juri ke Nak mungkin lah pelakon kan. lepas ni boleh cari lagi. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Sarah Ismail, Fly Halizor kerana berkongsikan dengan kita hari ini karya anda yang sangat hebat hari ini. Terima kasih. Okey, jangan Jadi lupa. basket rambut tu. Jangan obses dengan rambut orang ya. Baik, kita ingin panggil anda untuk turut serta join sekali #cover lagu raya TV3 ini dan pastikan anda menghormatilah lagu-lagu raya terdahulu. Berkreatif tapi kena menjaga juga integriti dia. Okey. Dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan kami daripada awal sehingga sekarang ini dan rakan segala maklumat yang telah pun kami berikan kepada anda semua masuk dalam kepala. Jangan masuk di gigi keluar di kanan. Baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Panas dingin menguji semua, sukar lelapkan mata. Bulan bintang tak nampak bayangnya, mana mungkin menghilang. Anggap itu cobaan dalam bulan mulia. Selamat, selamat hari raya. Selamat, selamat hari raya. Pada ibu, ayah, adik, abang dan sanak saudara turut meraihkan hari raya, hari bahagia. Inilah hari raya. Raikan hari raya. Jika gelap biar bercahaya dan sinar semula. Ayo menyanyikan hari raya, hari bahagia. Kau miliki sejuta cinta, Suci hati tenangkan dunia. Selamat, selamat hari raya. Selamat, selamat hari raya. Pada ibu, ayah, adik, abang dan sanak saudara turut meraihkan hari raya, hari bahagia. Inilah